Mari kita masuk di dalam doa. 来，我们一起祷告。 Bapa, saat ini kiranya Engkau boleh memenuhi kami dengan kebenaran firman-Mu. 天父，此时此刻，请你用你的话语来充满我们的心， Pakai hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan dan juga yang menerjemahkan. 求你使用你两位仆人传讲的和翻译的， Sehingga melalui kedua hamba-Mu kebenaran firman-Mu boleh disampaikan kepada setiap kami. 好让通过你两位仆人，你的真理可以向我们传讲。 Dan melaluinya kami boleh menyadari bahwa ada kuasa dari iblis dan setan-setan yang terus akan berhadapan dengan kami. 也通过你的话语，我们可以明白，在我们四周围有撒旦、有魔鬼一直和我们面对。 Tetapi kiranya melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, 主也但愿通过你的真理， kami boleh diberikan kekuatan, 我们可以得到力量， kami boleh diperlengkapi 我们可以被装备。 ketika kami berhadapan dengan kuasa-kuasa tersebut. 当我们面对这些实力的时候，我们知道我们是被装备。 Berbicaralah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkan. 主，求你对我们说话，我们静听。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. 我们祷告，奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Ya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 大家平安。 Ya. Ini baru pertama kali saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. 这是我第一次在本堂传讲上帝的话语， Maka tentunya saya harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. 当然我先做自我介绍。 Nama saya Pendeta Rusdi Japri. 我的名字就是本达鲁斯蒂加布里， Saat ini melayani di GKBJ Cengkareng. 现在我在 GKBJ 整个人侍奉。 Ya, tadi sudah disebutkan Rusdi Japri, ya. 刚才已经说了，我的名字是 Rusdi Japri， Supaya gampang ingatnya, Rusdi rusak dikit. 就好让我们可以比较容易记得，就 Rusdi rusak dikit。 Japri jalur pribadi. Japri 就是jalur pribadi， Karena rusak dikit jalur ke pribadi ke Tuhannya cepat. 所以是个人的通道就很快， Tapi jelasnya nggak rusak dikitnya, rusaknya juga banyak. 但是不是坏的一点，但是整个都坏了。 Hari ini firman Tuhan yang tema yang diberikan kepada saya adalah He give us power and authority. 今天要讲的主题就是教会给我的主题，就是上帝给我们权力和权威。 Allah memberikan kita kuasa dan otoritas. 上帝给我们权力与权威， Yang terambil dari Markus pasal yang ke-9 ayat 14 sampai yang ke-29. 取自于马可福音第9章第14节到29节。 Ya, kita akan membacakannya bersama-sama secara bergantian. 我们要轮流读这段经文。 Yang 14 dibacakan oleh saya dalam bahasa Indonesia, yang ke-15 dalam bahasa Mandarin, demikian seterusnya. 第14节用印尼语来读，第15节用华语，就这样的接下去。 Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. 马可福音9章第14节， Ketika Yesus, Petrus dan Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumi murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. 众人遇见耶稣，都生稀奇，就跑上去问他的安。 Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" 众人中间有一个回答说：“父子，我带了我的儿子到你这里来，他被哑巴鬼附着。 Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." 耶稣说：“哎，不信的世代呀，我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。”
Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. 耶稣问他父亲说：“他得这病有多少日子呢？”回答说：“从小的时候。” Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihlah kami. 耶稣对他说：“你若能信，在信的人凡事都能。” Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." 耶稣看见众人都跑上来，就斥责那污鬼说：“你们聋哑的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去。” Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." 但耶稣拉他的手扶他起来，他就站起来了。 Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" 耶稣说：“非用祷告，这一类的鬼总不能出来。” Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, 弟兄姐妹，主所爱的， setiap kita dipanggil untuk melayani. 我们每个人被呼召去服侍。 Kita bukan hanya saja percaya, tetapi kita dipanggil untuk menginjili dan juga kita dipanggil untuk melayani. 我们不但要信主，我们被呼召要侍奉，要传福音。 Tetapi Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, seberapa banyak sih orang Kristen yang mengabarkan Injil dan melayani? 弟兄姐妹，但是我们要问的，有多少基督徒他去服侍和去传福音？ Maka jawabnya sedikit sekali orang Kristen mau menginjili dan melayani. 答案就是很少的基督徒肯去服侍和传福音。 Bapak Ibu Saudara, mengapa demikian? 弟兄姐妹，为什么会这样呢？ Kita dipanggil untuk menginjili, kita dipanggil untuk melayani, tetapi sedikit orang yang melakukan itu. 我们被服侍要传福音，我们被呼召要传福音和服侍，但是却很少人这样做。 So sekalian, banyak orang tidak mau melayani, tidak mau menginjili karena melayani, menginjili banyak kesulitan yang dihadapi. 有许多人他们不肯去服侍，不肯去传福音，因为这些事都是很难做的。 Karena menginjili, melayani banyak hal yang dikorbankan. 因为当我们要服侍，我们要传福音，我们必须付出上很大的代价。 Saya harus mengorbankan waktu, saya harus mengorbankan tenaga, saya harus mengorbankan uang. 我要牺牲我的金钱，我要牺牲我的时间，我要牺牲等等。 Karena melayani dan menginjili menghadapi berbagai banyak tantangan. 因为我们去服侍传福音，我 Baik 们会面 tantangan 对 yang ada di dalam, 很多的挑战，无论是在里面 kita 的， melayani sesama para pelayanan tidak cocok dan sebagainya. 我们在服侍当中，可能我们彼此不合适， Atau tantangan dari luar. 有可能在外面来的挑战。 Dan salah satu tantangan yang terbesar yang kita hadapi yaitu tantangan dari iblis dan setan-setan. 最大的挑战，我们所面对的就是从撒旦而来的挑战。 Ketika kita melayani, kita akan berseteru dengan mereka. 当我们服侍上帝的时候，就等于我们与污鬼为仇。 Roh jahat akan terus menghalangi orang yang mengabarkan Injil dan melayani. 污鬼会常常阻止那些去服侍和传福音的人。 Mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian? 为什么会这样呢？ Karena waktu kita mengabarkan Injil, kita membawa orang untuk mengenal Kristus. 因为当我们去传福音，我们是在带人相信主耶稣， Menyembah Kristus. 来敬拜耶稣。 Dan itu adalah sesuatu yang tidak mereka sukai. 这些就是那些污鬼不喜欢的。 Karena iblis dan setan-setan ingin membawa manusia untuk menyembah kepadanya. 因为撒旦要带人类去拜他。 Kenapa
Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melayani, maka iblis dan setan-setan tidak suka. 当我们去服侍的时候，为什么撒旦和魔鬼就不喜欢呢？ Karena melayani itu gaya hidup Kristus. 因为服侍上帝是基督的生活方式。 Kristus mengucapkan kalimat, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. 主耶稣说了一句话：“因为人子来，并不是要受人的服侍， Jadi 乃是要 Kristus di 服侍 tengah 人。 dunia ini tujuannya adalah melayani manusia dan berkorban untuk umat manusia. ”所以，基督在人当中，他的目的就是要服侍人，也为多人赎价。 Dan orang yang melayani memiliki gaya hidup seperti Kristus. 所以，一个服侍上帝的人，他有基督的生活方式。 Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹，因此这样， iblis dan setan-setan tidak suka ada orang Kristen yang memiliki gaya hidup seperti Kristus. 所以魔鬼撒旦都不喜欢。如果有人他的生活方式是跟着基督的生活方式， Mereka mau gaya hidupnya seperti mereka melawan dan memberontak Allah. 撒旦要人人的生活方式就像他们抵挡上帝。 Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melayani, ketika kita mengabarkan Injil, maka iblis, setan-setan akan berusaha menghalangi kita. 所以，当我们要服侍上帝的时候，魔鬼撒旦都要阻止我们， Kita akan selalu berhadapan dengan dia. 我们就会常常面对恶魔的实力。 Baik berhadapan secara langsung 我们可能会直接的面对， maupun berhadapan secara tidak langsung. 或者间接的面对。 Mungkin paling banyak di antara kita atau di dalam kejadian hidup kita sehari-hari, kita berhadapan secara tidak langsung. 在我们的生活当中，可能我们是面对的是不间接的面对。 Artinya saudara berhadapan dengan iblis, berhadapan dengan setan, berhadapan dengan roh-roh jahat. 意思说，我们面对撒旦，面对恶魔，面对乌鬼， Kehadirannya kita tidak tangkap dengan panca indera. 我们用我们的感官做不到， Kita Father. tidak bisa lihat dan kita tidak bisa mendengarnya. 我们看不到它，我们也听不见它。 Tetapi iblis dan setan-setan, roh-roh jahat itu akan terus bekerja. 但是这些魔鬼撒旦他们一直的工作， Ya, dia membuat jebakan supaya kita jatuh dalam dosa. 就放一个陷阱，好让我们掉在最终。 Dia menggoda kita dengan memberikan pikiran-pikiran supaya kita melakukan sesuatu yang berdosa. 他就引诱我们把思想放在我们的心，好让我们去犯罪。 Mungkin ketika kita menghadapi masalah, kita didatangkan kekhawatiran yang amat sangat. 当我们面对问题的时候，它就使我们非常的忧虑。 Walaupun kita tidak melihatnya secara langsung. 虽然我们不能在肉体上看到 Tetapi 魔 iblis 鬼， itu dan setan-setan terus bekerja supaya manusia itu jatuh dalam dosa. 但是魔鬼他们一直工作，好让人掉在最终。 Cara kerjanya adalah mempengaruhi kita. 他的工作就是来影响我们， Memberikan pikiran-pikiran jahat dan sebagainya. 给我们恶念。 Dan dia juga bisa memakai orang lain untuk membawa kita jatuh dalam dosa. 撒旦也可以用别人来引诱我们掉在最终。 So, sekarang salah satu contohnya ketika Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. 举个例子，就是当主耶稣讲到一个比喻， Perumpamaan seseorang yang menabur benih. 就是一个人撒种的比喻， Ada yang jatuh di pinggir jalan, 有的落在路旁， ada yang jatuh di tanah berbatuan, 有的落在 ada 浅 yang 土 jatuh 石头地 di 上， tanah semak belukar, 有的落在荆棘， dan ada yang jatuh ke tanah yang subur. 有的落在好土。 Ya, saya tidak menjelaskan semuanya, tetapi saya mau kita melihat benih yang jatuh dikatakan di pinggir jalan. 我不会一个一个的解释，但是我要和大家说，那个撒种掉在路旁， Terus apa artinya? 它的意思是什么呢？ Maka Yesus mengucapkan kalimat seperti ini, saudara sekalian. 那耶稣就这样的说： Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkannya dalam hati orang itu.
itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. 仿听见天国道理不明白的那恶者就来，把 Jadi 所 boleh 撒在他 dikatakan 心里的得 sekalian, 了去，这就是撒 ini 在路旁的。 ada benih yang ditaburkan. 这就是说，他们撒种了， Ini berarti berhubungan dengan firman Tuhan yang disampaikan. 这就是和传讲的上帝的道是有关的。 Firman Tuhan yang disampaikan itu bisa berbentuk sebuah penginjilan. 所以传道可以通过传福音， Firman Tuhan yang disampaikan bisa berbentuk pemuritan. 传道可以通过门徒训练。 Jadi ketika orang menyampaikan firman Tuhan, 所以当一个人把上帝的道传出去， saat itu dia bisa dikatakan menginjili dan juga melayani dengan cara pemuritan. 所以可以说当时他就传福音，他就门徒训练。 Tetapi dikatakan yang di pinggir jalan itu, 但是在路旁的那个 itu 撒种， seperti dikatakan firman Tuhan masuk ke hati orang, 就说上帝的话语进入他们的心， tetapi sebelum berbuat sesuatu atau menghasilkan sesuatu, iblis dikatakan mengambilnya. 但是这个上帝的话语没有什么结果，撒旦就把它夺走了。 Nah Bapak Ibu sekalian, kalau diumpamakan ya seperti tempat ini iblis bekerja. 弟兄姐妹，就像在这里，魔鬼正在工作。 Pertanyaannya bagaimana dia mengambilnya? 我们问题是，他怎么把这个撒 Pasti 种带走？ mempengaruhi pikiran, menggoda kita untuk tidak fokus kepada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. 他就引诱我们的思想，好让我们不能专心听所讲的道。 Jadi Bapak Ibu sekalian, dia sedang bekerja di tempat ini. 所以弟兄姐妹，撒旦也是在这个地方在 Dia 工 bisa 作， merampas firman Tuhan yang kita dengar. 他可以夺走我们所听得到。 Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian, kita lagi dengar firman Tuhan. 就比如弟兄姐妹，我们坐在听上帝的话， Kita tahu di PIK ini ada restoran yang baru. 突然间我们想到在 B 有一个新的餐厅， Kita punya rencana habis ibadah datang ke sana. 我们有一个计划，崇拜之后我们去那边。 Kita dengar dari 吃饭。 teman kita bahwa masakannya itu enak. 我们听朋友说他做的菜非常好， Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu kita hadir di tempat ini, 所以弟兄姐妹，当我们的人在这里， yang ada di dalam pikiran kita adalah babi panggang restoran 但 tersebut. 是在我们的思想，我们却想到在某某地方有什么好吃的东西， Uyunghainya luar biasa. 哦，他做的非常好吃。 Dari mana pikiran seperti itu? 啊，这样的思想是从哪里来的？ Sekalian iblis bisa merampasnya dengan cara yang demikian. 所以撒旦可以把上帝的话语这 Atau 样的 waktu 夺走， kita dengar firman Tuhan, 或者当我们听到的时候， tahu-tahu ada WA kita bergetar atau berbunyi. 突然间我们的手机就收到信息， Terus ada WA yang masuk, Pak, kami jadi ambil barangnya. 然后就有信息说我们要去拿这个东西， Waduh, kita senang Bapak 我 Ibu 们就很 sekalian. 高兴。 Yang kita pikirkan waktu dengar firman Tuhan, proyek dan keuntungan. 当我们听到的时候，我们所想的，我们在某个项目我们可以得到利益， Tetapi ketika ditanya, 但是当我们被问的 yang 时候， disampaikan firman Tuhan itu apa sih? 刚才所讲的是什么呢？ Maka jawabnya, wopu cetau. 所以我 Ya. 们就说，我听 Saya 不 tidak 明白， tahu. 我不知道。 Nah, itu cara kerja iblis dengan secara tidak langsung. 那这是撒旦他间接的工作， Tetapi kita juga bisa berhadapan dengan iblis dengan secara langsung. 但是我们也可以直接面对魔鬼撒旦。 Artinya iblis dan setan-setan menampakkan secara fisiknya. 意思说，撒旦我们可以通过 Kita 肉体 bisa 看到他， melihatnya. 我们可以看到他， Atau kita bisa mendengar suaranya. 或者我们可以听到他的 Atau 声音 dia，memakai media orang. 或者他通过别人使我们可以看到 Dengan 他， cara merasuknya. 他就负责某个人。 Iblis bisa bekerja dengan cara yang demikian. 所以魔鬼也是可以通过这个方式来 Kita 工作， berhadapan secara langsung dengan dia. 所以我们就直接面对魔鬼。 Dan inilah yang dihadapi oleh murid-murid pada saat itu. 这是耶稣的门徒当时所面对的。 Dikatakan ada seorang ayah yang anaknya itu kerasukan setan. 就是有一个父亲，他的孩子被 Karena 鬼附作， karena kerasukan setan anak itu menjadi bisu.
因为被鬼附着，这个孩子变成哑 Kalau 巴。 roh jahat itu menyerang dia, 如果这个鬼攻击他， anak ini katakan terpelanting ke tanah, 这孩子就摔倒， mulutnya berbusa, 他口中流沫， badannya kejang, 他的身体 dan 不干， giginya berkerakan katanya. 脚牙切齿， So sekalian ada gejala-gejala seperti itu yang terjadi. 所以有这样的现状。 Dan seringkali dikatakan roh jahat ini juga menyeretnya ke api maupun ke air untuk membinasakannya. 所以这个鬼多次把他扔到火里、水里，要灭他。 Dan hal itu terjadi sejak anak itu masih kecil. 这是从孩子很小的时候就开始了。 Jadi ini mungkin sudah bertahun-tahun dia diganggu roh jahat dan seringkali dirasuki oleh roh jahat. 所以这个孩子已经很久时间了，很长时间了，好多年了， Mungkin 被鬼 ayahnya 捉 sudah 弄。 mencari pengobatan di mana-mana. 他的父亲到处求医治， Dan dikatakan ayah ini datang kepada murid-muridnya. 我们刚才所读的就是这个父亲来到门徒面前， Dan murid-murid dikatakan berusaha mengusirnya. 我们刚才读了门徒尽量的要赶走这个鬼， Tetapi mereka tidak berhasil untuk mengusirnya. 但是门徒却不能赶走鬼。 Dan ketika Yesus sampai ke tempat tersebut, 当耶稣到了那个地方， ayah itu datang dengan berkata kepada Yesus, 这个父亲就这样的说，来到耶稣面前， Guru, tolonglah anakku. 父子，求你救我的孩子， Anakku itu sudah kerasukan setan. 我的孩子被 Saya 鬼 sudah 附着， membawa kepada murid-muridmu. 我把我的孩子带到你的门徒那边， Tetapi mereka tidak dapat. 但是他们确实不能赶， Yesus menegur murid-murid pada saat itu. 所以当时耶稣就责备门徒， Engkau adalah angkatan yang tidak percaya. 你这一代就是不信的人， Sampai berapa lama aku akan tinggal bersama-sama dengan engkau? 我和你们住在一起要到几时呢？ Dan Yesus berkata, bawa anak ini kepada aku. 耶稣就说把孩子带过来， Dan ketika anak ini dibawa kepada Yesus, 当这个孩子被带到主耶稣的面 maka 前， roh jahat yang ada dalam diri anak itu mulai bereaksi. 所以这个鬼在这孩子里面的都开始反 Anak 应， ini terpanting, 这个孩子摔倒， gejalanya kejang, 他就抽身， mulutnya berbusa, 他的口中流沫。 tetapi Yesus berkata 但是主耶稣说， kepada roh jahat itu, 对这个恶鬼说， supaya roh jahat itu pergi 好让这个恶鬼出 dan 来， meninggalkan anak ini. 不要再进去这个孩子的身体。 Dan saudara sekalian, keluarlah roh yang menyebabkan anak itu bisu, 所以这个鬼就从这个孩子 yang 身上出来， menyebabkan anak itu memiliki gejala seperti sakit ayan, 所以这个孩子好像得到这种病一样，他就出来了。 dan roh jahat itu gentar terhadap Yesus. 所以这个鬼面对耶稣就很战惊。 Maka saat itu terjadilah setelah itu selesai ketika mereka tiba di rumah. 所以这是以后他们到了屋子， Maka terjadilah percakapan di antara mereka. 所以主耶稣和他的门徒中间有对话，这样说。 Murid-murid bertanya, Guru, kenapa sih kami nggak bisa mengusir roh jahat tersebut? 所以门徒问耶稣：“父子，为什么刚才我们不能把这些鬼赶出去？” Maka Yesus menjawab, jenis ini tidak bisa dilawan kecuali melalui doa. 耶稣说：“非用祷告，这一类的鬼总不能出来。” Sekarang apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini? 弟兄姐妹，从这个事件我们可以学习到 Jika 什么功课呢？ saudara nanti berhadapan dengan roh jahat, 弟兄姐妹，如果有一天你面对这个恶鬼， yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹，第一点， kita mesti percaya bahwa Yesus memberi. 第一点，我们要相信耶稣给我们得胜的保障。 Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, 第二点，我们要记住的， kemenangan tersebut bisa kita peroleh melalui berdoa. 这个得胜是通过祷告得来的。 Saudara sekalian, ketika kita bertemu
atau kita mendapatkan informasi bertemu dengan atau mendapatkan informasi ada orang yang kerasukan setan. 弟兄姐妹，当我们得到一个消息，或者我们见到有一个人被 Mungkin 鬼附 tetangga 着， kita 可能是我们的邻居 datang kepada kita, 来到我们面前 Pak, 说 Bapak orang Kristen kan? 先生，你是基督徒吗？ Katanya orang Kristen itu berkuasa mengusir roh-roh jahat. Anak saya kerasukan, Pak. 听说基督徒有能力赶鬼，我的孩子被鬼附着。 Bapak Ibu sekalian, biasanya umumnya orang Kristen melakukan apa? 弟兄姐妹，平时基督徒会是有怎么样的反应？ Banyak kan bilang begini Bapak Ibu sekalian. 很多人就这样说： Pak tunggu ya, 请你等一下， saya cari hamba Tuhan yang biasa mengusir setan, spesialisnya mengusir setan. 我就去找牧师，他是专门赶鬼的牧师。 Jadi kadang-kadang di dalam kalangan Kristen sendiri ada hamba-hamba Tuhan tertentu dikatakan spesialis mengusir setan, berhadapan dengan setan. 所以在基督徒圈子里头，也是有的人被认出他是专门赶鬼的。 Kalau dulu ada film Ghostbuster, 如果以前有这个电影《 ya, Ghostbuster》， satu kelompok yang menghancurkan atau mencari setan, mengusir setan. 就是有一群人，他们就去找撒旦去 Nah 打败 kadang-kadang 撒旦。 ada pendeta-pendeta yang spesialis seperti itu. 有时候有专门这样的牧师， Ya mungkin kita bilang, wah ini Daud Tony nih. Pendeta Daud Tony. 哦，我们就说这个是某某牧师。 Atau Bapak Ibu Saudara sekalian, kita meminta bantuan hamba Tuhan atau pendeta kita. 或者我们就请求我们的牧师传道来帮忙， Itu kebanyakan umumnya orang Kristen lakukan. 这是基督徒一般所做的。 Ketika tahu ada orang yang kerasukan setan atau mau buang jimat atau mau buang patung berhala, yang dipanggil adalah pendeta atau guru Injil. 就是当一个人被鬼附着，或者他要丢弃他的偶像，他们所做的，他们就去找他们的牧师和传道。 Termasuk jemaat yang saya gembalakan juga demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. 包括我所牧养的会友也是如此做。 Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bagian ini kita diingatkan. 弟兄姐妹，在这段经文，我们被提醒， Seharusnya kita sebagai orang Kristen harus berani berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan seperti demikian. 我们身为基督徒，我们应当勇敢去面对这些污 Seharusnya 鬼。 kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, yang sudah mengenal Kristus, kita berani berhadapan dengan roh-roh jahat. 我们身为基督徒，我们相信主耶稣，我们有能力去赶鬼， Karena kita diberikan kuasa dan otoritas. 因为上帝给我们能力与权威。 Jadi mengusir setan bukan talenta pendeta-pendeta tertentu saja. 所以赶鬼并不是某个牧师的恩赐， Mengusir setan, menaklukkan kuasa kegelapan adalah kuasa dan otoritas yang diberikan kepada setiap orang yang sudah mengenal Kristus dan menerima Kristus dalam hidupnya. 所以赶鬼、打败， Sekarang kita diberikan janji kemenangan. 所以赶鬼就是基督徒从上帝领受的权柄与权威。 Dan janji kemenangan itu sudah diberikan sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. 所以我们面对魔鬼，我们可以得胜，这个得胜的应许从起初都已经给了我们。 Seolah-olah iblis menang, berhasil mengalahkan atau menggoda Adam dan Hawa. 看起来好像魔鬼他们赢了，他们可以引诱亚当和夏娃。 Tetapi ketika Allah mencari manusia yang berdosa, 当上帝来寻求罪人的时候， setelah berbicara kepada Adam, 上帝已经对亚当说话， setelah berbicara kepada Hawa, 也是对了夏娃说话。 maka Allah berbicara kepada si ular itu. 所以上帝就对蛇说话， Dikatakan ada perseteruan antara keturunanmu dengan keturunan perempuan itu. 我又要叫你和女人彼此为仇， Keturunannya engkau akan meremukkan tumitnya. 你的女人的后裔要伤你的头，你要伤 Tetapi 他的脚跟。
tetapi keturunannya akan meremukkan kepalamu. 你人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。 Ini nubuat kedatangan Kristus. 这是耶稣再来的预言。 Memang banyak manusia yang dikuasai oleh iblis, 是的，很多人被魔鬼控 diperdaya 制， olehnya, 被魔鬼欺骗， dihasut olehnya. 被魔鬼伤害。 Tetapi di dalam kitab Kejadian ini dikatakan ada janji kemenangan. 但是在创世纪已经预言了有得胜的应许， Keturunannya 他的后裔 akan meremukkan kepalamu. 要伤你的头。 Sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. 弟兄姐妹， Dan kita lihat di dalam Ibrani 2 ayat 14 sampai 15 dikatakan melalui kematian Yesus di atas kayu salib. 在希伯来书我们可以看到，也是通过主耶稣在十字架上的死， Dan dikatakan iblis dikalahkan, iblis kuasanya dimusnahkan. 通过主耶稣在十字架的死，已经打败了魔鬼的实力。 Sekarang ini janji bukan hanya untuk pendeta. 这个圣经的应许不是针对牧师， Ini bukan janji hanya untuk murid-murid. 这个应许不是针对主耶稣的门徒， Tetapi ini janji yang juga diberikan kepada setiap kita menjadi pengikut Kristus. 这个应许就是给我们每个人跟随耶稣 Kita 的。 diberikan kuasa dan otoritas untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. 上帝给我们权力与权威来打败魔鬼， Dan oleh sebab itu kita mesti percaya kepadanya. 因此我们要相信上帝的应许， Bahwa otoritas dan kuasa itu diberikan kepada kita. 就是上帝的权力与权威已经赐给我们了。 So sekalian saya sendiri secara pribadi jarang berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan seperti itu secara langsung. 弟兄姐妹，我个人就很少面对乌鬼的实力， Tetapi ada beberapa kejadian yang pernah saya alami. 但是我经过几个事件， Pernah satu hari saya diminta untuk datang kepada saudara jemaat saya. 有一次我的会友请我来， Dia merasa begitu diganggu, sulit untuk tidur, badannya sakit dan dikatakan di sekitar ruangannya itu ada percikan darah. 他这个会友他就睡不着觉，他就说在他的房间里就好像有血的痕迹。 Dan orang ini ketika saya datang, 那这个人当我来的时候， dia bilang mungkin saya ini dikerjain oleh lawan bisnis saya, Pak. 这个会友就对牧师说，可能我是被我的那个对手，可能他正在捉弄我。 Ketika saya datang ke rumahnya, 当我来到他家里的时候， memang ada beberapa berhala-berhala dan jimat. 在他的家里，我看到有很多偶像和附身 Sebelumnya 符。 ada beberapa berhala dan jimat tetapi sudah dibawa oleh pendeta lain. 之前是有很多这个偶像和附身符已经被其他牧师带走了。 Nah kebetulan saya datang lagi. 那然后偶然我就来了， Ya saya cari, jangan-jangan kalau diganggu masih ada jimatnya kali ya. 我就想，如果鬼在捉弄他，可能 Maka saya 他身上有什么附身符。 Ternyata ada satu jimat yang ada di dekat pintu. 那然后我就发现到，在他身上，在那边有一个附身符， Saya minta izin kepada orang ini, 我就和这位会友说， Pak saya bawa pulang ya. 你这些偶像附身符我带走吧。 Maka saya bawa pulang 然后我就带走， dan saya bakar di depan pintu gereja. 我就把这些偶像在教会的门口，我在那边烧掉， Ya, akhirnya saya bakar. 我就烧了。 Tetapi keesokan harinya 但是明天 di gereja kami itu ada masuk ke ruang ibadah itu ada satu pintu kaca. 在我们的教会，在礼拜堂那边 Ya, 有一个 itu 玻 dua 璃门 pintu，kaca, dua pintu kaca 有2个玻璃门， dan tebelnya itu kurang lebih 3 cm. 它的厚度是大概3个厘米。 Tapi esok harinya 但是明天， langsung itu kacanya itu hancur. 明天突然间这个玻璃门就 Wah, 破了， saya mulai berpikir, 我就开始想， kenapa nih? 为什么会破呢？ Apakah karena kacanya udah lama? 是否这个玻璃已经很久了？ Atau jangan-jangan memang ketika jimat itu dibakar, iblis dan setan-setan itu coba melawan Allah melalui cara demikian.
或者当我烧掉这些偶像的时候，这些魔鬼他们就要开始抵抗上帝。 Kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian kalau disuruh datang, mau datang lagi? 那如果弟兄姐妹被邀请再来，你们是否还要 Pasti 去？ kita mikir-mikir ya. 可能我们都在想， Waduh, ini kaca hancur. 这个玻璃都已经破 Kalau 了。 ambil jimat lain, jangan-jangan apalagi yang dihancurin ini. 如果我去带走他的其他偶像，然后还有什么东西会 Tetapi 被他 kalau 破坏的？ kita berpikiran seperti itu, 如果我们有这样的思想， itu kita mulai dipengaruhi oleh si iblis. 那我们就被鬼所引诱。 Ya, kita percaya memang kadang-kadang Tuhan izinkan setan berbuat sesuatu. 我们也是知道，有时上帝许可魔鬼做某件事情， Seperti kepada Ayub, 好像对约伯， ya silakan engkau boleh melakukan sesuatu, tetapi jangan ambil nyawanya. 就是好像上帝对魔鬼说：“你可以 Jadi, 做万事在亚伯的身上，但是你不可以动他的命。 jadi ada izin yang diberikan, ”所以上帝就给他允许， tetapi ada batasannya. 但是是有 Dan 限 saya 制的。 percaya itu. 我相信， Ya, akhirnya saya pergi, 后来我就 ketika 再去一 disuruh 趟， datang lagi dan tetap saya doakan. 所以这个会友再请我去，我就再去一趟。 Mengapa saya berani pergi? 为什么我勇敢的再去一趟呢？ Karena janji kemenangan yang Kristus berikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. 因为耶稣给我们得胜的应许， Janji kemenangan itu diberikan kepada kita. 对我们每个信主的人，上帝给了我们得胜的应许。 Kemenangan itu adalah kepastian, bukan kemungkinan. 这个得胜是必然的，不是有 Karena 可能。 kuasa dari Kristus itu melebihi kuasa apapun juga. 因为基督的能力超过一切的能力。 Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, janji kemenangan itu diperoleh melalui doa. 弟兄姐妹，得胜的应许是我们通过祷告得来的。 Ada sebuah cerita Bapak Ibu Saudara sekalian. 弟兄姐妹，有一个故事， Ada seorang yang dipanggil untuk mengusir setan. 有一个人被请去赶鬼， Maka orang itu datang, 所以这个人就来， terus dia mulai mengusir setan. 他就开始赶鬼。 Setan pergi, 鬼，你走吧， pergi dari orang ini. 从这个人离 Ya, 开。 tapi nggak pergi-pergi. 但是这个鬼就不要走。 Akhirnya dia frustasi juga. 后来他就真的没办法， Maka yang terakhir dia bilang begini. 后来最后他就这样说： Setan pergi, 撒旦，求你离开， setan keluar. 你走吧。 Kalau nggak keluar saya yang keluar. 如果你不走，就我自己走， Keluar dari ruangan tersebut. 我 Ya. 就从这个房间走出去。 Nah kalau kita berhadapan seperti itu, 那如果我们会面对这样的事情， jangan kita keluar Bapak Ibu 我们 Saudara. 不要走出去， Jangan kita takut. 我们不要怕。 Maka yang menjadi pertanyaan, betul nggak kita bersandar sepenuhnya dengan Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. 所以我们要问的是不是我们全心依靠上帝，我们全心向主祷告。 So sekalian murid-murid sebelumnya pernah mengusir setan. 弟兄姐妹，门徒之前他们赶过鬼， Sebelumnya Yesus pernah mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah kepada banyak orang. 之前主耶稣派他们向众人传讲上帝的国度。 Sebelumnya Yesus sudah memberikan kuasa kepada mereka menyembuhkan sakit penyakit dan mengusir setan. 之前主耶稣给他们权柄去医治病人和赶鬼。 Dan setelah mereka pulang Bapak Ibu Saudara sekalian, 那他们去服侍回来之后， ada berita yang disampaikan oleh mereka. 他们就向耶稣报告， Ada orang yang disembuhkan. 有的人得医治， Dan mereka katakan kepada Tuhan, 他们就对耶稣说： Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. 他们对主说，因你的名，鬼就服了我们。 Jadi mereka sebelumnya sudah berhasil mengusir setan. 所以之前他们已经成功， Mereka dikatakan Kan, Jokowi. berhasil menaklukkan roh-roh jahat. 他们就可以赶鬼。 Tetapi pada saat itu mereka gagal. 但是当时他们面对这种鬼的时候，他们就失败了。 Sepertinya Bapak Ibu sekalian kejadian mengusir setan itu bukan sekali saja mereka alami. 弟兄姐妹，好像他们赶鬼不止一次，
Berkali-kali mereka alami. 他们都好多次赶鬼了， Tetapi pada saat mengusir roh jahat yang mengganggu anak ini, 但是当他们要赶鬼复 Mereka- 制这个孩子的时候， mereka dikatakan mereka tidak dapat. 他们在那边说他们确实不能。 Sosial apa penyebabnya? 弟兄姐妹，什么原因呢？ Mereka tidak berdoa. 就是他们没有祷告。 Sekalian biasanya orang melayani awalnya. 弟兄姐妹，平时一个人他踏入侍奉的时候， Kamu jadi guru sekolah minggu ya? 你当主任老师， Kamu yang cerita ya? 你讲故事， Pertama kali Bapak Ibu Saudara doanya sungguh-sungguh. 所以第一次服侍的时候，真的很专心的祷告。 Pelayanan yang kedua doanya masih sungguh-sungguh tapi sudah kendur. 第二次服侍的时候，他也是祷告，但是没有全心祷告了。 Doa yang ketiga keempat jangan-jangan mempersiapkan cerita sekolah minggu enggak lagi berdoa. 第三、第四次恐怕他也是没有预备好怎么样去讲故事。 Ketika seorang pendeta atau seorang guru Injil pertama kali menyampaikan firman Tuhan, 弟兄姊妹，当一个牧师、一个传道，他第一次讲道的时候， doanya sungguh-sungguh. 他就真全心的祷告； Kedua kurang sungguh-sungguh. 第二次就祷告就一般一般， Jangan-jangan karena sudah mahir, 恐怕他觉得他就很会讲道了， ditunjuk khotbah udah bisa langsung khotbah. 叫他讲道，他直接会讲道了， Enggak perlu berdoa lagi. 他都觉得不需要祷告了。 Nah Bapak Ibu sekalian itulah yang menyebabkan kekalahan dari murid-muridnya. 弟兄姐妹，这是门徒失败的原因。 Mereka merasa mereka mampu. 他们觉得他们有办法，他们能， Mungkin mereka merasa saya itu sudah terbiasa mengusir setan. 他们觉得我赶鬼呢就是很容易的事。 Bukankah sebelumnya setan-setan takluk dengan kami? 之前不是鬼就， Maka ketika Baik, ya, berhadapan dengan roh jahat yang merasuki anak kecil ini, 所以当他们要面对这个孩子被鬼附着的时候， mereka menghadapinya dengan kekuatan sendiri. 他们面对这个鬼是以自己的力量， Dan mereka kalah. 后来他们就输了。 Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, 主所有的弟兄姐妹， menghadapi kuasa kegelapan ini kita perlu yang namanya berdoa. 我们面对这个黑色，我们需要祷告。 Siapa sih iblis dan setan-setan? 这个鬼其实是谁呢？ Banyak orang Kristen pikir itu orang yang mati penasaran jadi setan-setan. 很多人以为很多人死了很冤枉，所以他们就变成鬼。 Makanya habis pulang dari rumah duka, 所以从这个殡仪馆回来， apalagi yang meninggalnya itu kecelakaan, 更何况这个死的人他是 kita 事故发生死的。 kita pergi ke WC kita ketakutan. 我们去洗手间，我们感到很害怕。 Padahal apa hubungannya? 但是其实有什么关系呢？ Iblis dan setan-setan adalah malaikat yang jatuh dihukum oleh Allah karena memberontak pada Allah. 这个魔鬼就是被上帝惩罚的，他们要抵挡上帝，他们是跌倒的天使。 Jadi kita berhadapan dengan malaikat-malaikat yang jatuh. 所以我们是面对跌倒的天使。 Saudara sekalian berarti kalau mereka adalah malaikat-malaikat yang jatuh pasti mereka lebih berkuasa dibandingkan kita. 意思说他们是跌倒的天使，他们的能力是比我们强， Mereka lebih kuat dibandingkan kita. 他们比我们还要好， Mereka lebih cerdas dibandingkan kita. 他们比我们还要聪明， Mereka lebih pintar dibandingkan kita. 他们比我们厉害。 Kalau saya umpamakan kita disuruh lari 100 meter sprint, 如果我做一个比喻，就是好像我们要， seperti lawannya Usain Bolt, 就像我们要对乌山波赛跑 Ya. 100米， pemegang rekor dunia 他是 100 meter. 打破世界纪录冠军， Kalau bertanding bulu tangkis seperti melawan Lindan. 就好比我们以林丹打羽毛球比 Kalau 赛， kalau kita bertinju seperti melawan Mike Tyson. 或者像我们 Pasti 对 Mike kalah Bapak Tyson Ibu Saudara sekalian. 打拳击，我们肯定是输的。 100 meter lawan Usain Bolt pasti kalah. 我们如果赛跑100米， Main 面对乌山 badminton, 波，我们肯定输的。 main badminton melawan Lindan pasti kalah. 我们对林丹打羽毛球，我们肯定输的。
bertinju melawan Mike Tyson pasti kalah. 我们与麦戴森打拳击，我们肯定输的。 Jadi kalau kita berhadapan dengan setan dengan kekuatan kita sendiri, pasti kita mengalami namanya kekalahan. 如果我们以自己的力量去面对撒旦，我们肯定一定输的。 Tetapi Yesus memberikan jaminan kemenangan kepada kita. 但是耶稣给我们得胜的应许， Dan caranya kita diminta supaya berdoa. 方式是通过我们祷告。 Berdoa artinya kita menyadari ketidakmampuan kita. 祷告是什么呢？祷告就是说，我们知道我们自己的不 Dan 能， kita meminta pertolongan dari Tuhan. 我们就恳求上帝的力量与帮助。 Kita bersandar kepada Tuhan. 我们依靠上帝， Percaya kuasanya melebihi apapun. 相信上帝的能力超过一切。 Dan kita memohon supaya di dalam menghadapi kuasa-kuasa kegelapan itu, Yesus beserta kita. 我们就恳求上帝与我们同在。当我们要面对魔鬼的时候， Itulah yang menyebabkan kita bisa menang ketika kita berhadapan dengan iblis dan setan-setan. 当我们依靠上帝，我们就可以得胜，我们可以打败这个恶鬼。 Kita berdoa kepadanya. 所以我们要上帝祷告。 Saudara sekalian, di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 18 dikatakan, iblis digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum, mengerikan sekali. 弟兄姐妹，在彼得前书第5章第8节，魔鬼被描述像吼叫的狮子，很可怕的。 Tetapi dalam Yakobus 4 ayat 7, 但是在雅各书4章7节， firman Tuhan mengatakan, 上帝的话这样说： tunduklah kepada Allah, 要顺服神， lawanlah iblis, 要抵挡魔鬼， maka ia akan berlari daripadamu. 魔鬼就要离开你们逃跑。 Iblis yang menakutkan 很可怕的魔鬼 akan menjadi iblis yang ketakutan 会变成真的他自己非常 kalau 害 kita 怕。 tunduk kepada Allah. 如果我们顺服上帝， Kita berserah kepada Allah. 我们交托于上帝， Kita berdoa kepada Allah. 我们向上帝祷告， Maka dia akan berlari ketakutan. 那么魔鬼会逃跑。 Saya pernah ingat satu pengalaman ketika saya mahasiswa praktek. 当我是实习生的时候，我记得有一个经验， Waktu saya sekolah teologi. 就是当我读神学的时候， Waktu itu saya praktek di satu gereja. 当时我在某一个教会实习， Ada jemaat yang mengatakan bahwa saudaranya itu diganggu. 有一个会友对我说，他的亲戚被鬼骚扰， Kalau menjelang maghrib, 都是刚下午的时候， orang ini selalu diganggu oleh roh jahat. 这个人常常被鬼附作， Dia seperti mau dirasuki, 就好像被鬼附作， tapi belum dirasuki. 但是还没有附作。 Nah, waktu itu saya pergi dengan saya satu kampus dengan pendeta Joni Suci Cahyono. 所以当时我和罗尼牧师，就是我们是同一个学校， Maka kami pergi ke sana. 所以我们就一起去， Nah, mulailah berbicara kenapa 我们就开始和这个人 ya, 讲话。 dia pernah menikah dengan wanita yang muslim, 这个男人他曾经和一个穆斯林的女人结 tetapi 婚， bercerai. 然后就离婚。 Dia menganggap jangan-jangan istrinya itu menggunakan kuasa kegelapan. 所以他这个男人这个丈夫在想，恐怕他这个女人在捉弄他。 Waktu itu memang kami cari waktu menjelang maghrib. 当时我们找时间去的时候，就是刚是下午， Maka mulailah kami berbicara kepada orang ini 所以我们就开始和这个人对话， dan mengajak dia untuk berdoa. 我们就邀请他一起来祷告。 Nah, memang orang ini pernah pergi ke gereja. 那这个人他是曾经来过教会， Nah, sebelum berdoa, 那祷告之前， ya, jadi pendeta Joni tugasnya berdoa, saya yang memantau. 所以多尼牧师他是祷告，我在旁边观察。 Jadi sebelum berdoa, pendeta Joni itu berbicara kepada orang ini supaya menyebut nama Yesus. 所以当多尼牧师还没有带领祷告的时候，多尼牧师和他讲，叫他称呼耶稣的名。 Coba kamu sebut nama Yesus. 你说看耶稣的名， Dia mulai menyebut nama Yesus tapi agak kesulitan. 他就开始说成耶稣，但是他就很难说出 Tapi 来。 akhirnya dia berhasil menyebut nama Yesus. 但是终于他可以说出耶稣的名。 Nah, pendeta Joni ini bilang lagi, Yesus dari Nazaret.
卓尼牧师继续和他讲，从 Orang 拿撒勒 ini 来的耶稣， berusaha menyebut Yesus dari Nazaret, dia nggak bisa. 所以这个人要开始说拿撒勒的耶稣，但是他 Dan 说不 saat 出来。 itu pendeta Joni berdoa, 那当时卓尼牧师带领祷告， saya yang melek matanya. 我 Ya, 是睁开眼睛， takut-takut nanti nyerang begitu ya. 我就怕突然间这个人会攻击我们， Yang satu berdoa, yang satu berjaga-jaga. 所以一个人祷告，一个人谨慎。 Ya, saya lihat orang ini ketika didoakan gelisah, 所以我看这个人，他被祷告的时 ada 候，他就很 keringat 紧 yang 张， keluar. 他满身流汗。 Tetapi waktu itu ketika dia didoakan selesai, 所以当这个人他被祷告之后， dia begitu tenang. 他就很平静， Dia merasa ada rasa damai dalam 他 hati 都觉得在他的心里有上帝的平安， karena dihadapi dengan berdoa. 因为是用祷告来面对。 Kita diberikan kuasa, 上帝给我们能力， kita diberikan otoritas 上帝给我们权威， untuk mengalahkan roh-roh jahat, 来打败污鬼。 dan untuk menghadapinya kita perlu berdoa. 所以我们要以祷告来面对污鬼。 Dan kita berdoa bergantung kepada Tuhan, jaminan kemenangan itu adalah pasti, bukan kemungkinan. 所以我们祷告，我们依靠上帝，上帝的应许是我们可以得胜。 Mari kita masuk dalam doa. 来，我们一起祷告。 Bapa di dalam kerajaan surga, 我们在天上的父， terima kasih untuk firman 我们感谢你的话语， yang boleh mengingatkan kami 再次提醒我们， di dalam kehidupan kami, 在我们的生活当中， iblis dan setan-setan 这些污鬼， akan selalu kami hadapi, 我们会常常面对他们， baik secara langsung 无论是直接面对， maupun secara tidak langsung. 或者间接面对。 Tetapi kami percaya ya Tuhan, 但是主啊，我们信靠你， lawan kami yang begitu berat tersebut bisa kami kalahkan. 我们这么大的对手，我们可以打败他， Karena Tuhan menyertai kami. 因为主你与我们同在， Tuhan memberikan kuasa dan otoritas kepada kami. 因为上帝你给我们权力和权威， Dan kami diberikan kemampuan untuk mengalahkan mereka. 你给我们能力可以打败这些魔鬼。 Pimpin dan sertai kami ya Tuhan. 主啊，你不断的带领和我们同在， Ajarkan kami terus bersandar, berharap dekat dengan Tuhan. 教导我们不断的信靠主、仰望主、亲近主， Karena itulah sumber kekuatan kami. 因为这些都是我们能力的来源。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. 我们祷告奉主耶稣的名， Amin. 阿门。